Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri diiringi Dif-Dif Kehormat. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Peradaban kita bangunkan, bina kota bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia, Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia, Malaysia madani. Hadirin diminta untuk kekal berdiri bagi nyanyian lagu negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri. Yang dihormati Deputy Inspector General Tan Sri Razaruddin Husin, Timbalan Ketua Polis Negara. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Prihatin. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Faiz Saddan, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Muhammad Izzuddin Muhammad Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Prihatin Nasional. Yang berusaha Saudara Muhammad Izzuan Faiz Abdul Rahman, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia, Barisan Pegawai Kementerian Dalam Negeri, Barisan Pengurusan Universiti Utara Malaysia, Barisan Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia, para pengamal media, Barisan Sekretariat Town Hall Ikon Madani dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Town Hall Ikon Madani. Untuk makluman para hadirin, majlis pada hari ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri. Hadirin yang dihormati, bagi memulakan majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan memohon doa agar majlis ini berjalan lancar dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu dijemput Saudara Muhammad Zafran Jaafar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munzilar rahman wa ya fatihal barakah. Rasa kesyukuran penuh kehambaan kami persembahkan hanya kepadamu. Dengan hidayah dan rahmatmu dapat kami menyusun pertemuan dalam program Town Hall Icon Madani di Dewan yang indah ini. Justeru, kurniakanlah kepada kami kerahmatan dan keberkatan agar memperolehi manfaat dan kebaikan daripadamu dalam majlis yang kami anjurkan ini. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud. Wahai Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, jadikanlah aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam program susunan kami ini sebagai perintis buat kami untuk terus berusaha mencapai objektif yang kami ciptakan selaras dengan usaha kami mencapai matlamat membangun modal insan dan membina negara bangsa. Di saat ini juga kami merafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang pendidikan mahupun aspek pembinaan siasat insan dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. Ya Allah, Ya Fa'alu ma yurid, kami mengharapkan agar Engkau menerima dan meredai usaha yang kami laksanakan ini sebagai ibadah buat kami dan sebagai bekalan buat kami untuk menghadapi-Mu di hari keadilan nanti. Janganlah Engkau mensia-siakan usaha kami sebagaimana Engkau ketepikan doa golongan yang Engkau murkai. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, limpahilah kami dengan nur hidayah-Mu agar kami menjadi contoh generasi yang mencintai agama lalu menegakkan syariat-Mu. Generasi yang mencintai negara lalu mempertahankan kedaulatannya. Seterusnya bantulah kami menjadi generasi khairul ummah selaras dengan tuntunan syariat-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Zafran Jaafar atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita tumpukan perhatian di layar gegasi di hadapan pentas dan menonton video ucapan aluan daripada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fuad Saddan, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, dan Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Prihatin. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun dalam satu majlis yang cukup bermakna, program Town Hall Icon Madani peringkat Negeri Kedah dan Perlis yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri sebentar lagi. Saya mewakili Universiti Utara Malaysia amat berbesar hati atas kesudian Yayasan Prihatin Nasional Prihatin memilih Universiti Utara Malaysia sebagai lokasi untuk Town Hall Icon Madani peringkat Negeri Kedah dan Perlis. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, kerana meluangkan masa berdialog bersama ribuan mahasiswa yang mewakili Kedah dan Perlis hari ini walaupun kekangan jadual Yang Berhormat Menteri yang sibuk dan padat. Saya mengalalukan kehadiran para mahasiswa dan pengurusan daripada IPT yang hadir pada petang ini, termasuk daripada Universiti Malaysia Perlis dan UiTM Cawangan Perlis Kampus Arau. Di Universiti Utara Malaysia sendiri, banyak program dan aktiviti telah dilaksanakan bagi membangunkan nilai-nilai kepimpinan dan jati diri mahasiswa selari dengan konsep madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan tahniah
atas inisiatif penganjuran program Town Hall Ikon Madani dan jutaan terima kasih kerana memilih Universiti Utara Malaysia bagi program perkongsian ilmu dalam jelajah ini. Semoga dipermudahkan perjalanan program untuk jelajah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun di Dewan Muazzam Shah UUM pada hari ini untuk program Town Hall Ikon Madani peringkat negeri Kedah bersama Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri yang kita kasihi. Hari ini, Yayasan Prihatin Nasional atau Prihatin bawakan seorang lagi tokoh berwibawa yang dibawa khas sebagai ikon dan figura hebat. Beliau ialah Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution dan merupakan seorang yang amat disegani dan amat arif dalam bidang kepimpinan. Pengalaman dan ilmu beliau perlu kita perluhi supaya dijadikan pedoman dan tauladan, terutama buat pelajar-pelajar yang melangkah jalan kejayaan menuju ke masa depan. Semangat luar biasa Yang Berhormat Datuk Seri untuk terus melihat anak-anak Malaysia Madani ini menjadi mahasiswa kelas pertama harus dipuji. Melalui sesi soal jawab, saya terus bersama Datuk Seri dan akan dijawab sebagai seorang pemimpin yang berada dalam kerajaan pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Inilah pemimpin yang sewajar dijadikan ikutan dan tauladan kerana cakna dan prihatin kepada pembangunan pelajar di kampus. Terima kasih Datuk Seri. Sekalam penghargaan kepada pihak pengurusan Universiti Utara Malaysia UUM, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan UiTM Cawangan Perlis Kampus Arau kerana turut memberi kerjasama dan sama-sama bertukus lumus dan menjayakan program pada hari ini. Tiap figurah yang dibawa prihatin memainkan peranan amat penting dalam program ikon ini kerana menjadi mentor dan merupakan satu contoh figurah kepada pelajar-pelajar serta bakal graduan untuk turut berjaya dan mencapai kejayaan pada masa hadapan. Akhir kata, kami di barisan pengelola akan terus bersatu padu, berganding bahu dan berusaha mengerah tenaga demi memastikan perjuangan memberi akses pendidikan yang seimbang, sama rata dan sempurna kepada rakyat Malaysia dalam memangkin wadah Malaysia Madani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Prof dan Yang Berbahagia Tan Sri atas ucapan itu tadi. Hadirin hadirat yang dihormati, tak kenal maka tak cinta. Untuk itu, sama-sama kita saksikan tayangan montaj Town Hall Ikon Madani dari Prihatin. Selamat menonton. Ikon adalah platform khidmat komuniti kepada pelajar-pelajar Institut Pendidikan Tinggi untuk meringankan beban dan kos sara hidup melalui bantuan yang dibiayai oleh MAUIN. Setiap hari saya pergi sekolah, saya ada mimpi saya, berjalan dengan mimpi. Bukan berjalan kosong, aku nak jadi ini, nak jadi ini, nak jadi Umur berapa dah sini? 7 tahun. Hah? 7 tahun. Darjah 1? Darjah 1. Okey. Jadi sudah ada mimpi yang besar bahawa aku ni kena menjadi orang yang terbang tinggi, bukan burung yang kecil-kecil.
Apabila burung yang besar, burung helang, Raja Wali. Kalau nak jadi burung, be the eagle among the birds. Okay? Be the eagle among the birds. Kalau nak jadi raja di hutan, be a lion, not elephant. Sebab lion tu ada dia punya aura dan sebagainya. Dalam konteks Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kita juga telah lancarkan plan transformasi Al-Falah. Dan dalam plan transformasi Al-Falah ini, teras pendidikan memainkan peranan yang begitu penting dalam memastikan masyarakat Malaysia Madani ini akan dapat dibina berdasarkan teras rahmah, berdasarkan teras ihsan, berdasarkan teras hikmah. Perhatian dan kerjasama strategik badan-badan NGO tadi dan program Ikon Menteri merupakan satu inisiatif prihatin dengan kerjasama MAWI yang berbentuk perkongsian ilmu dan pengalaman yang akan dikongsikan oleh ikon dan tokoh figura yang berjaya dalam pelbagai bidang kepada semua pelajar melalui jelajah ke seluruh universiti awam. Si Anwar sekarang melihat bahawa ianya bukan hanya pembangunan sudut itu. Dia mahu melihat Malaysia ini satu negara yang mempunyai penghayatan terhadap aspek nilai antara sesama rakyat, Muslim dan bukan Muslim. Penghayatan aspek nilai seperti respek, nilai dalam madani, respek maksudnya Malaysia ini sesama kita, saya dan Syihah, saudara seagama. Tapi saya dengan Datuk James, saudara sesama insan. Tengok Yayasan Prihatin video klip dia tadi menyampaikan bantuan pada orang. Itu betul-betul ciri masyarakat madani yang kita nak bawa. Bagi saya sebab sebagai manusia kita boleh berjaya selagi kita ada ilmu, ada support system yang bagus, ada kesungguhan dan juga orang sekeliling yang sama-sama membantu kita dalam terus mencapai kejayaan. Anda ingin menjadi seorang leader dalam bidang ekonomi, you better equip yourself. Kerana di luar di sana horizon terlalu luas. So you be prepared because you kena tanamkan dalam jiwa you. You want to be a leader. Hadirin sekalian, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu sesi Town Hall bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Untuk pengetahuan para hadirin, sesi Town Hall kita pada petang ini akan dikendalikan oleh Saudari Amelia Henderson. Tanpa membuang masa, majlis mempersilakan. Assalamualaikum semua, apa khabar?
Wow, respons yang cukup hebat hari ini. Nampak sangat korang sangat bertenaga dan tak sabar untuk acara kita bermula pada hari ini. Thank you guys so much. Pertama sekali, Amy ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Prihatin, Dato' Aizuddin sebab sudi menjemput saya sebagai moderator hari ini. Saya rasa sangat terharu berdiri atas pentas ni untuk acara yang cukup hebat, cukup penting dan cukup bermakna pada hari ini, which is Town Hall Ikon Madani. Okay, Amy tahu korang tak sabar nak start, tapi Town Hall ni memang takkan lengkap tanpa ikon Madani kita yang akan bersama Amy dekat atas pentas. So berikan tepukan yang gemuruh untuk Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri. Terima kasih banyak. Datuk Seri. Salam. Cuba duduk Datuk Seri. Okay. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mi. Thank you so much Datuk Seri. Okey, jom kita mulakan. Pertama sekali, soalan Amy kepada Datuk Seri pasal perjalanan hidup Datuk Seri. Boleh tak Datuk Seri kongsikan sikit kenangan manis ataupun pahit yang Datuk Seri pernah lalui sebagai seorang pelajar dulu? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minta izin untuk alu-alukan dulu tetamu-tetamu kehormat kita. Rakan saya Tan Sri Razarudin Hussein. Tan Sri Raza bangun dan lambai tangan pada pelajar-pelajar kita. Tan Sri Raza. Tan Sri Raza ni untuk makluman anak-anak sekalian, Timbalan Ketua Polis Negara. Atas pada dia Ketua Polis Negara, dia nombor 2. Dan dia memimpin hampir 130 anggota polis seluruh negara yang menjaga keamanan negara kita pagi, petang dan siang malam. Terima kasih. Saya juga bersyukur sangat ini sebab hari ini dapat kembali bertemu sahabat saya Profesor Tan Sri Dr. Sahul Hamid Abu Bakar. Saya ucap terima kasih Tan Sri. Kenalan lama saya, cukup lama. Dan terus konsisten hari ini memegang pengurusi lembaga pemegang amanah Prihatin. Salute Tan Sri, konsisten dalam memperjuangkan isu-isu masyarakat. Profesor Dr. Fuad Sakdan, Naib Chancellor Universiti Utara, dan sekalian warga Universiti Utara, semua peringkat. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Saya juga nak perkenalkan di Kementerian Dalam Negeri ini, saya menteri betul, tapi kiri kanan saya ini ditampung oleh watak-watak yang penting. Salah seorangnya adalah Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, dan ini ada pelajar UUM batch pertama, Datuk Halim. Kembali selepas 30 tahun ya Datuk Seri. Itu dah berapa puluh tahun Datuk Halim. Maksudnya laluan anak-anak kita ni Datuk Halim. Datuk Halim batch pertama universiti. Sekarang ni antara pegawai tinggi di peringkat pegawai takbir diplomatik. Pegang portfolio pula keselamatan. Ini adalah pegawai yang menasihati menteri dalam hal ehwal keselamatan. Jadi Universiti Utara, saya tahniah kerana melahirkan pemimpin di peringkat pentadbiran yang sangat hebat. Anak anda saya Muhammad Izzuan Faiz Abdul Rahman, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar. Saya bagi tahu Izzuan tadi di holding room MA. Saya masuk tahun 1 di Universiti Pertanian waktu itu. Saya terus masuk pilihan raya pelajar. Dan saya menang. Hebat Kerusi fakulti ya, menang dan terus jadi penolong Setiausaha Agung. Tahun kedua saya masuk menang lagi. Terus jadi Setiausaha Agung. Tahun ketiga saya masuk pilihan raya kampus menang lagi. Terus jadi Presiden Perwakilan Pelajar. Nak cerita dengan Hizwan. Saya hari ini nak
minta nak perkenalkan Ketua Polis Negeri Kedah yang baru 2-3 hari aja, Datuk Faisal. Datuk Faisal baru bertukar. Datuk Faisal ni dulu dia timbalan Ketua Polis Pulau Pinang. Dia orang Kedah. 37 tahun ni jadi polis kat luar je. So alhamdulillah. Dia sekarang ni baru berapa hari baru sebagai Ketua Polis. Dan program ini tulang belakangnya tak lain tak bukan Datuk Aizuddin Ghazali sebagai Ketua Eksekutif Yayasan Prihatin. Ya. Ini saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Saya mulakan tadi dengan salutation tetamu. Saya sebenarnya tak berapa nak bercerita pasal diri sendiri ni ya. Saya lebih suka kita tengok ke depan. Tapi kena raih juga soalan moderator. Terima kasih Datuk Seri. Ini sesi pertama dia adalah dia moderator kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari itu. Ya. Itu sesi pertama. Kalau dia dah pernah moderate untuk Perdana Menteri, apa sangatlah nak jadi moderator Perdana Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya Datuk Seri, Amy nervous hari ni. Nervous. Sebab ramai yang ada kat depan kita. Terima kasih. Saya sebenarnya, Amy, lahir saya di Singapura sebenarnya. I was born in Singapore. My late father was a former British Army. My mother is a Singaporean. I was born in Singapore but brought up in Kedah. So saya belajar sama dengan Datuk Alim, Kolej Sultan Abdul Hamid. Cuma dia junior saya, dia kena hormat senior. Datuk Alim. Dan alhamdulillah saya keluarga besar ni. 12 orang adik-beradik. 12. Wow. Besar. Sebab bapa orang Batak, mak orang Mandailing, mak orang Jawa. Jadi 12 orang biasa ramai. Dan alhamdulillah semua daripada 12 orang tu Prof, 8 orang cikgu. 8 cikgu. Jadi saya semalam sehari dua ni keputusan SPM keluar. Dalam WhatsApp keluarga tu saya boleh tengok mereka bangga. Ada adik saya dia guru di MRSM Merbuk, guru bahasa Inggeris. Seronok dia bercerita macam mana pelajar-pelajar di MRSM Merbuk cemerlang dalam bahasa Inggeris yang dia ajar. Ada seorang adik saya lagi guru di Sekolah Menengah Pulau Nyo, Kedah. Dia mengajar sejarah. Suka dia. Grading sejarah anak-anak murid dia berjaya. Ada seorang lagi jadi ustazah dekat Negeri Sembilan. Bercerita pula. Jadi saya boleh tengok macam mana mereka begitu passionate dalam bidang yang mereka ceburi. Jadi dalam 12 adik-beradik tu 8 cikgu ni saya seorang je masuk politik. Tak macam mana minat saya ke situ. Jadi alhamdulillah ini saya isteri saya orang Kelantan. Orang kata orang Kelantan ni lawa-lawa, jadi sebab itulah pilih Kelantan tu. Siapa daripada Kelantan sini siapa? Ramai. Okey. Atau Kelantan ya. Baik. Dan saya ada 5 orang anak. 3 lelaki, 2 perempuan. Yang bongsu sekarang ni belajar akaun di UiTM Shah Alam, Prof. Laluan dia masih UiTM Shah Alam. Anak saya yang keempat, Prof, alhamdulillah, dia baru balik dari Auckland dan sekarang menjadi accountant di Petronas. Alhamdulillah. Anak saya yang ketiga, daripada umur 10 tahun, saya hantar dia Mesir. Kemudian revolusi Mesir, kita kena bawa balik. Saya hantar dia ke Islamic Boarding School di Jakarta. Dari situ dia pula belajar di International Peace University of South Africa di Cape Town. So, dia tamat. Dan sekarang dia bantu saya dalam politik. Anak saya yang kedua, Prof, juga keluaran UiTM Dungun. Alhamdulillah. Dan dia jadi pelajar terbaik dan UiTM hantar dia ke Australia. Dan sekarang dia sebagai software engineer dengan AirAsia. Alhamdulillah. Ya. Anak saya yang sulung ini dulu belajar di Jenan, Sultan Abdul Halim. Sekarang dah masuk tahun ke-12 sebagai juru terbang. Jadi alhamdulillah saya boleh fokus dari segi politik sekarang
Kerana urusan anak-anak relatifnya hampir selesai, mereka dah ada kehidupan sendiri. Itu saja harapan ibu bapa. Jadi dengan umur sekarang ini 59, walaupun nampak macam 39, Mesti Datuk Seri. tapi saya nak sebut bahawa saya sekarang boleh fokus betul-betul dengan tugas sekarang. Kementerian Dalam Negeri, sebuah kementerian yang sangat besar, sekurang-kurangnya ada 11 agensi, 51 akta, tugas hakiki, polis, ketenteraman awam, perairan laut kita, agensi maritime, 592,000 kilometer persegi, dari pantai sampai zon ekonomi eksklusif harus dikawal 24 jam. Jangan nanti dicerobohi pendatang asing, penyeludup, senjata, dadah, barang perlu, lanun dan sebagainya. Kemudian pintu masuk negara kita ada 150. Immigration adalah barisan di hadapan sekali. Saya ada Jeffrey, Timbalan Ketua Pengarah Immigration hari ini. Jeffrey, lambai tangan Jeffrey. Timbalan. Jeffrey dan saya ada persamaan, kami sama-sama belajar di Jepun. Jeffrey dan saya, watashi wa Nihongo skoshi hainaishimasu. Jeffrey ya. Watashi wa Saifuddin desu. Malaysia no kadagaku no benkyou shiteimasu. Wow. Arosta kara kimashita. Saya dengan Jeffrey sama-sama belajar di Jepun. Boleh cakap Jepun. Alhamdulillah, Prof. Immigration 150 pintu masuk. Jadi 150 ni jangan sampai dicerobohi oleh elemen-elemen yang mengancam keselamatan negara. Jadi penting. Tapi kalau data penduduk, kelahiran, kematian, perkahwinan itu jabatan pendaftaran. Jadi bayang tengok. Tapi kalau ada pendatang asing masuk, kita kena ada depo tahanan. Juga bawah KDN. Jadi terlalu kompleks. Home Affairs is a government by itself. Jadi saya suka majlis macam ini. Audiens saya berbeza, iaitu pelajar-pelajar. Saya paling suka dalam jadual harian saya, selain dengar taklimat dan bagi ucapan kepada pegawai, sesi yang paling saya minati adalah bercakap depan mahasiswa-mahasiswi. Itu minat saya. Terima kasih banyak. Thank you Datuk Seri sebab sharekan sedikit. Sebelum ni, Amy nak tumpang tanya juga. Dulu, Datuk Seri, pengalaman Datuk Seri, time Datuk Seri pula jadi mahasiswa, sangat luas. Sangat luas. Macam mana Datuk Seri kira macam separatekan masa Datuk Seri dan juggle di antara jadi mahasiswa tapi pada masa yang sama Presiden Ketua Mahasiswa dan juga gerakan aktivisme yang Datuk Seri terlibat dulu. Baik. Macam mana Datuk Seri handle? Terima kasih Amy. Saya belajar sarjana muda sains pertanian. Bidang saya agronomi. Dan untuk 4 tahun, 8 semester, syarat bergraduate adalah 138 kredit hour. Jadi setiap semester saya pilih dulu mata pelajaran apa yang perlu saya selesaikan dulu. Dan saya selesaikan dulu bab pengajian. Jangan kalut dengan benda lain. Jadi saya fokus. Saya tahu saya akan jumpa dengan profesor saya setiap semester. Profesor Khalid Rafa, Profesor Azahari, Profesor Sheikh Nur Alam, ramai lagi ya, Profesor Mak Zain. Saya akan jumpa, saya kata, Prof, saya pemimpin pelajar. Kadang-kadang kalau saya ada komitmen luar negara ataupun dijemput untuk menghadiri seminar, forum, kadang-kadang saya akan tertinggal kelas. Jadi mereka akan guide saya. Okey ya, itu penting. Tugas hakiki excel in our academic. Itu tak kompromi ya. Tak boleh kata Izzuan ya, pemimpin pelajar, prestasi akademik biasa-biasa. Tak boleh lah. Tak boleh ya. Kena bagi sungguh. Jadi petua dia dampingi profesor dan pensyarah. Itu saya masih ingat nama-nama mereka. Walaupun kadang-kadang tak selalunya kita bersetuju. Profesor Kamaruddin Kaca, saya selalu gaduh dengan dia. Timbalan naik chancellor awak pelajar. Sebab kalau saya nak buat seminar dasar penerapan nilai Islam contohnya. Saya buat kertas kerja, minta 15,000. Dia potong 7,000 aja. Saya akan berhujah. Rupanya berhujah tu melatih kita untuk bagaimana membina argument yang baik supaya
pentadbir universiti terima. Saya juga duduk dalam jawatankuasa disiplin pelajar. Bila pelajar kes disiplin pelajar, saya antara panel yang buat. Jadi itu semua membina. Satu, membina keyakinan diri. Kedua, develop kita punya communication skill. Okay. Ketiga, dia polish kita punya leadership skill. Jadi dalam tempoh itu, selesaikan dulu. Sebab itu bila tamat graduan, walaupun syarat sarjana muda itu cuma 138 credit hour, tapi saya menyelesaikan sehingga 145 credit hour. Saya ambil lebih. Sebab tak semesti fakulti saya juga. Saya nak fasih dalam bidang komunikasi. Saya daftar dengan Profesor Fadilah Kamsah, saya daftar dengan Profesor Dr. Hanim, saya daftar dengan Dr. Zamri Muati. Saya kata saya nak belajar kelas komunikasi. Jadi juga pelajar dalam bidang komunikasi. Bagaimana nak menyampaikan ucapan yang berkesan. Bagaimana nak menghilangkan gemuruh. Apa tanda gemuruh? Tangan berpeluh, lutut berpeluh, kaki ketar. Gemuruh yang tak boleh dikawal, berdiri, tak dan cakap, pitam. Itu gemuruh yang tak boleh dikawal. Bagaimana nak kawal gemuruh? Baca surah Yasin ayat 1 hingga 9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baca. Bila sebelum Emilia jemput naik pentas, saya baca Yasin dulu ayat 1 hingga 9. Cara hilang gemuruh. Bukan maknanya bila nak naik pentas dah, terus masa tu juga baca Yasin. Terkejut habis orang nanti. Jadi petua hilang gemuruh itu adalah gerakan. Saya belajar semua itu. Alhamdulillah. Hari ini betul-betul kita boleh praktiskan apa yang kita belajar. Apa yang seronoknya bila belajar ilmu ni, kita boleh praktis apa yang kita belajar. Masih saya ingat, kalau saya nak cakap pasal kelapa sawit, saya boleh mesti bersyarah 1 jam. Dura, Pesifera, Tenera, saya masih boleh bersyarah. Nak cakap pasal getah, cakap itu, saya masih boleh. Ya, dan pada masa yang sama, kita tak limit bidang itu saja. Apa yang menghalang kita ambil elective subject di universiti yang kita belajar? Tak ada apa boleh menghalang. Yang penting disiplin masa, minat kita, dan buat benda yang betul. Jadi, saya develop skill kepimpinan, saya selesaikan pengajian, saya bina rangkaian, kawan-kawan. Life is all about friends and networking. Alhamdulillah. Mendampingi profesor-profesor ni, mereka merupakan gedung ilmu. Dan mereka tak pernah lokek. Dan saya terus konsisten bersahabat sampai hari ini. Antaranya, Profesor Syahul Hamid. Ya, ini antara yang saya kenang. Saya banyak masa di ITM, kat mana? Sebab kami bertemu dalam forum, dalam seminar. Bukan semua idea Prof. Sahul saya setuju. Saya bangkang, saya hentak. Tapi kita argue secara tertib. Sebab itu kami masih boleh menghormati antara satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Saya setuju sangat Datuk Seri. Saya rasa macam inisiatif tu kena datang dari kita sendiri. Kita yang bertanggungjawab atas mencari ilmu, kan? Okey, so Datuk Seri, soalan saya yang seterusnya pasal Malaysia Madani. Saya rasa kita semua kat sini faham apa itu Malaysia Madani, tapi mungkin secara ringkas. So boleh tak Datuk Seri jelaskan lebih sikit apa itu Malaysia Madani dan apa aspirasi kerajaan demi nak membawa Malaysia Madani khususnya kepada pelajar? Baik, terima kasih. Saya mesti mulakan dulu daripada permulaan sejarah. Masa Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, waktu itu dia menguruskan kemerdekaan. Dia menerima dulang kemerdekaan. Okay. Bermaksud dia mengembalikan kuasa politik kepada rakyat Malaysia. Itu penting ya, sebab sebelum itu British. Selesai era Tengku diganti Tun Razak. Apa gelaran Tun Razak? Bapa Pembangunan. Waktu itu Tun Razak dia memikirkan bahawa kalau negara sudah merdeka, kemerdekaan itu nak diisi dengan apa? Ya, soal perut, soal poket mesti diurus dengan baik. Tun Razak pinjam Bank Dunia. Okay. Tun Razak buat lembaga pengairan muda. Tun Razak buka Felda. Tun Razak juga buka lembaga pengairan Kemubu. Sebab apa?
rakyat kita masa tu buat bendang. Setahun sekali. Kefahaman waktu itu rezeki secupak takkan jadi segantam. Tun Razak bedah dan runtuhkan tembok bahawa nasib tak boleh berubah. Kalau Tuhan turunkan air hujan daripada langit yang membolehkan tanam padi setahun sekali, let it be. Tun Razak tak fikir begitu. Kalau masalah kita masalah duit, pinjam bank dunia tak apa. Pinjam untuk buat infra pertanian. Jadilah negara kita pertanian kalau bendang itu setahun 2 kali. Itu legacy Tun Razak. Yang kedua, Felda. Pinjam bank dunia. Buka tanah hutan. Penduduk yang tak ada tanah. 1 keluarga 10 ekar. 1 keluarga 10 ekar. 8 ekar dibuat ladang. 2 ekar untuk kawasan rumah. Ditanam sawit. Jadi mereka boleh ada tempat tinggal. Mereka ada tanah. Mereka boleh mendapatkan pendapatan. Saksikan hari ini, kalau seorang pemimpin itu punya vision untuk bantu rakyat, tokoh yang boleh kita banggakan, Tun Razak. Siapa dia? Tun Razak ini anak bangsawan. Anak bangsawan ya. Bapak dia bukan motong getah. Bapak dia bukan meniaga di gerai. Tun Razak ni datang pada keluarga kelas menengah Melayu. Bila dia jadi pemimpin, dia boleh membangunkan program dan dasar untuk membasmi kemiskinan. Pemimpin tak mestinya seorang yang miskin untuk atasi masalah kemiskinan. Macam setengah orang cakap. Di Kedah ada seorang cakap begitu. Kebetulan. Ya, tak boleh. Tak semestinya kita orang miskin baru nak cakap. Tun Razak golongan elit. Tapi bila dia pegang, dan masa dia tak lama, Tun Razak meninggal kerana penyakit leukemia. Tak lama pemerintahan dia. Tetapi legacy dia itu dikenang. Apa dia? Ikhtiar dia untuk membasmi kemiskinan dengan cara menyediakan peluang kepada rakyat untuk mendapat tanah. Penanam padi boleh berbangga dengan penanaman setahun 2 kali. Dia dikenang begitu. Okey ya. Baik. Waktu itu apa? Menguruskan kemerdekaan, kemudian mengutamakan agenda pembangunan. Jalan raya. Cara Tun Razak nak bangunkan adalah dapatkan revenue, hasil, wujudkan kementerian, di bawahnya ada agensi. Ya, itu cara dia. Buka ke Johor, ke Tengah, ke Sedar, Mada, Kada, nelayan ada, Maju Ikan, LKAM, Jabatan Pertanian, segala macam. Parlimen luluskan bajet, salur ikut kementerian, kementerian kepada agensi, dikenal pasti siapa kumpulan sasaran di kalangan rakyat. Itu model pembangunannya. Pembangunan. Fast forward, Malaysia Madani. Anwar Ibrahim ini, cita-cita dia sangat mudah. Saya bagi dalam bentuk apa yang dia ungkap dalam 2-3 minggu pertama. Dia hadir majlis Hari Penjaja Kecil di Kuala Lumpur. Dia sebut, saya bangga dengan pembangunan Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit. Hebat. Tapi impian saya, di celah-celah bangunan tinggi itu, ada ruang untuk penjajah kecil mencari rezeki. Dan tempat perniagaan itu bersih, ada bekalan air bersih, ada bekalan elektrik. Di celah-celah bangunan tinggi itu, masih ada ruang untuk orang kecil mencari rezeki. Itu Madani. Itu Madani. Tak boleh bangga dengan bangunan tinggi, pencakar langit, tapi tak ada ruang untuk orang kecil membina kehidupan. Dia tak mahu itu. Diteruskan beberapa minggu lepas di Bandar Tun Razak. Dia luncurkan pula pembukaan gerai niaga. Dia minta Dewan Bandaraya turunkan sewa 400 sebulan, turun kepada RM200 sebulan. Dia umum dalam majlis peluncuran. Itu Madani. Ya. Dia kenakan cukai kepada orang kaya. Daripada hasil cukai, diagihkan kepada golongan bawahan. Sebuah negara madani, orang kaya diambil cukai. Orang kecil diagihkan subsidi dan pemberian tunai. Itu Madani.
dia berjumpa dengan Tan Sri Said Mokhtar. Dia seorang usahawan berjaya. Perdana Menteri kata, Tan Sri Said Mokhtar, pada keuntungan perniagaan kamu, boleh tak kamu agihkan sedikit kepada penanam padi? Minggu tu juga Tan Sri Said Mokhtar kata 10 juta dan setiap tahun keuntungan dia akan bagi 50 juta. Kerana permintaan Perdana Menteri, 10 dan 50 juta itu nak disalurkan terus kepada siapa? Kepada penanam padi di bawah. Penanam padi jumlahnya 200,000. Penanam padi selalu dikaitkan dengan apa? Dengan lantai dan kerak bawah kemiskinan. Ini jawapan kerajaan Madani adalah perhatian kepada golongan bawahan. Orang kaya ada peranan. Inilah yang Nabi sebut dalam hadisnya, kesejahteraan sesebuah negara terletak pada 4 perkara. Pertama, pemerintah mesti adil. Adil artinya melakukan satu perkara kena pada tempatnya. Buat satu dasar kena pada tempatnya. Itu adil. Yang kedua, ilmuwan atau para ulama yang dengan ilmunya itu boleh mendidik masyarakat. Ulama yang mendidik masyarakat. Yang ketiga, orang kaya yang murah hati. Pada kekayaan dia tahu ada bahagian orang miskin yang dia mesti sumbangkan. Yang keempat, rakyat biasa yang sentiasa reda dan mendoakan. 4 perkara ini kena ada. Pemimpin yang adil, ilmu para ulama, orang kaya yang pemurah dan rakyat biasa yang mendoakan. Ini ciri Madani. Mutual respect, ihsan dan keyakinan. Sebab itu dalam ungkapan tadi saya petik. Saya kata kunci kepada Madani ini ialah rakyat boleh hidup dengan saling hormat. Melayu dengan bukan Melayu, saudara sesama manusia. Tuhan jadikan saya sebagai Melayu dan Muslim, Tuhan juga jadikan kawan kita yang bukan Melayu dan bukan Muslim. Kita dengan mereka saudara sesama manusia. Saya dengan Tan Sri Raza, saya dengan Datuk Halim, saya dengan Datuk Ayub, Yayasan Pencegahan Jenayah, kita saudara sesama Muslim. Kalau kita bina asas itu, negara kita selamat. Negara kita akan rosak kalau kita mainkan sentimen. Melayu miskin kerana orang Cina. Melayu papa kedana kerana orang Cina. Melayu tak boleh berjaya kerana orang India. Ini penyakit baru sebenarnya. Dan kita tak boleh ada ruang dalam negara Malaysia ini. Madani bermaksud kita nak wujudkan kasih sayang, saling hormat, boleh bekerjasama dalam kehidupan bernegara walaupun beza kaum dan agama. Negara ini tak boleh ada tempat untuk orang yang mengapi-apikan sentimen perkauman, apalagi sentimen agama yang sangat membahayakan. Ingat, ini ciri masyarakat Madani yang kita nak bina. Terima kasih. Terima kasih Datuk Sri atas sharing yang saya rasa cukup touching untuk semua yang hadir hari ini. Sedihnya kita dah sampai dekat penghujung sesi moderation kita buat hari ini. So Datuk Sri, kalau Datuk Sri ada apa-apa lagi tips nak share dengan mahasiswa-mahasiswi yang berada bersama kita hari ini sebagai penghujung sesi moderation kita. Saya nak ucap terima kasih pada Amy kerana sangat profesional dalam mengendalikan. Kalau Amy sedar separuh jalan tadi saya dah tinggal Amy, saya terus berdepan dengan soalan-soalan. Okey. Saya nak ucap terima kasih pada sekalian pentadbir universiti. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjadi tuan rumah Yayasan Prihatin. Saya sangat hargai usaha ini tanpa kenal penat lelah pegawai saya, Tan Sri IGP, Ketua Polis Negeri, Immigration, Datuk TKSU, Datuk Ayub adalah Yayasan Pencegahan Jenayah yang merupakan pembiaya utama program ini, Datuk Ayub. Terima kasih banyak.
Ya, terima kasih banyak. Ya. Ya, saya tak tahu, you bagi kan? Saya dah sign dah. Kena bagi, tidak nanya kan lah. Okey. Kita cari duit lain lah lepas tu, insya-Allah. Ada cara dia. Kemudian saya nak ucap terima kasih kepada anak-anak siswa-siswi yang di atas dan yang di lantai bawah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Saya salute anda semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salute. Salah silap, saya minta maaf. Saya berharap anda cemerlang dalam pengajian, anda berjaya untuk mencapai cita-cita, dan akhir sekali apa? Kita nak dapat hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sekali lagi tepukan yang gemuruh untuk Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Terima kasih Datuk Seri. Dengan itu, kita dah tamatkan session moderation kita buat hari ini dan saya akan serahkan balik pentas kepada MC kita buat hari ini. Terima kasih. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri dan Saudari Amelia atas sesi town hall yang sangat berinspirasi sebentar tadi. Yang Berhormat Datuk Seri dimohon untuk berada di hadapan pentas bagi acara seterusnya diiringi dif-dif kehormat. Untuk pengetahuan para hadirin, penerima sumbangan pada hari ini terdiri daripada pelajar Universiti Utara Malaysia, Universiti Teknologi Mara dan Universiti Malaysia Perlis. Okay, dijemput penerima simbolik. Dijemput penerima simbolik bantuan kit madani. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. 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 Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat. Seterusnya dijemput penerima simbolik bantuan wang tunai. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia madani.
kesejahteraan masa depan. Ayuh seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayuh seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Insinyur Dr. Zahul Hamid Abu Bakar untuk menyampaikan cenderahati penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kerana sudi meluangkan masa ke program Town Hall Ikon Madani pada hari ini. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri dan Div-Div Kehormat ke sesi sidang media di luar Dewan. Dipersilakan.